kawan-kawan. Ya. Assalamualaikum, Luqman Hakim, Maimunah Ayub, Urianti Wu. Ahlan wa sahlan, jemput kawan-kawan kita. Malaysia baru habis solat Jumaat kan? Khaizatul Azni, Nurlian Jamaluddin, Asya Azlina Abdul Halim, Mariam Ma'ruf. Tolong respon saya, audio video okey ke? Z Kelate, Tino Kejate ni Z Kelate. Jangan marah ni. Aku nama Zakiah. Nur Alis, Zubaida Osman, Azliza Kasim, Zura Azu, Nazatul Naina. Kak Nazar tak baca lagi grup tim khidmat ke? Aimah Muhammad, Salinah Muhammad Hashim, Siti Aisyah Ali Husin, Zuraida Siddiq, Rukiah Mustafa. Nama-nama anda disebut betul-betul, berjiran dengan Masjidil Haram, Masya Allah. Zaharah Mamawan, Zamnah Samin. Ni balik kena tukar spek ni. Mata Korea. Siap Farah Liana Ahmad, Fadilah Rahman, Azina Ahmad. Kenapa dia ni ke? Tak nampak. Rohana Samsuri, Singapura, apa khabar? Syazra Syafina, Zanaria, Zawiyah Zakaria. Ini bukan abang polis, hakak polis kita. Sarah Mat Taha, apa khabar? Nak lunch, okey. Kedah bukan cuti ke hari ni, Farah? Isna Abdul Hamid, Suzy Buang, Masya Allah, okey, thank you. Thank you, Evi Clear, okey. Suara kedengaran perfect, jelas lagi nyata. Ya, saya di Tanah Suci, bukan dari Korea, mata je sepit. Azizah Jaafar, Kak Nani, Roza Osman, Fatimah Omar, Hamidah Taib. Semoga Fatimah Omar segera ke sini sebab jemaah kami pun ada nama Fatimah Omar. Rosyati Suparman, Farida Farida, Wan Romiza, Yulfa Alifa, Yasmin Yaakob, Evi Crystal Clear. Teruknya nampak muka. Aduh, gitulah Ustazah Zai. Jangan buat gitu lah kali. Kat sini ada PA, nama dia Maksud Zunaizah Ahmad. Lepas tu tengok handphone Kak Siti Azmahani. Tengok Sat. Ini screenshot ke apa? Tengok macam ni Baru sedar buruk rupanya. Lepas tu Maksud kata lain kali jangan buat macam tu dah. Baik Maksud. Okey, Zai Ahmad, Siti Khadijah, Dayang Rogaya, Wani Yahya, Alhamdulillah. Baik, kita doa dulu bersempena dengan hari Jumaat. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kebaikan, tambahkan usia kita. Tetapi sentiasa sedar diri bila usia kita bertambah sebenarnya makin kurang peluang hidup di atas muka bumi Allah. Moga-moga Allah sentiasa redha pada kita. Kita hadiahkan Fatihah sempena keberkatan Jumaat ini kepada siapa saja yang kita sayang kerana Allah dulunya bersama-sama kita di atas tanah, hari ini sudah berada di dalam tanah. Dan kita akan menyusul mereka. Mudah-mudahan bila tiba giliran kita nanti, tak kiralah ada hubungan adik-beradik, sedara ataupun tidak, tetap ramai yang menghadiahkan doa kepada kita kerana saat hidupnya kita sentiasa ingat kematian dan kita sentiasa menghadiahkan doa-doa untuk orang yang telah tiada di atas muka bumi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda dengar tak bunyi orang jawab salam ramai? Okay? Sebab selalu dinding hijau putih kat belakang tak ada siapa jawab salam. Kan? Kalau ada orang jawab salam, terkejut dan. Okay? So, hari ini lokasi kuliah kita di dalam bilik 1703. Siapa nak datang sempat lagi. InsyaAllah. Okay, naik flight ke sini. 1703 adalah bilik sahabat seumrah kita, Kak Mahfuzah. Datang dengan suaminya. Terima kasih untuk suami yang berkorban. Tak tahulah hijrah ke mana. Kan? Okay, sebab duduk bilik berdua ni maknanya memang suami sepatutnya dalam bilik. Tapi Alhamdulillah datang pula dengan adiknya. Jadi sang adik mana Kak Anita? Oh kakak, saya lupa. Ya awak kak nasib naik pangkat ni. Okey, jadi sang adik pun kata, kan adik kan? Sang adik pun kata, tak apa Ustazah, depa tu memang okey je, rapat. Maknanya suami sama suami itulah. Jadi mungkin mereka pindah bilik ataupun pergi masjid awal kan. Justru sahabat-sahabat beginilah ukhuwah kita di bumi barakah ini, masya-Allah. Lepas tu saya masuk tadi, Kak Fuzah, pemilik bilik ni kata apa? Ustazah berangan nak bawa Ustazah datang kat rumah saya kuliah. Sekali Allah jemput kat sini. Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya dengar dia cakap tadi pun meremang bulu roma. Kan? Sebab apa? Sebab tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita ni. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik terus. Dan hari ni saya seronok sangat sebab ada tetamu istimewa. Jemaah umrah pun tak perasan ni. Ada tetamu istimewa yang tak daftar umrah dengan saya pun. Tapi dia dah jadi Ahlul Mekah dah. Siapa Cik kata? Nak marah bulat mata dia. Okey, jom kita bawa kita menjelajah sekejap ya. Sahabat-sahabat Duyufur Rahman pula dah. Sahabat-sahabat Latahzan. Sebelah saya ni Makcik Rakimah kita. Atau lebih popular Cik Ros. Popular. Ini Najwa. Jangan kau malu-malu Najwa. Ramai. Sebab tuan bilik kata boleh muat lagi ni. InsyaAllah. Siapa jemaah umrah yang tak datang. Ternampak tak ada orang duk buat live tu. Jemaah umrah perasan tak dia tak ada tali biru. Lepas tu tak nak berkenalan. Nak kenal ni masing-masing ni. Kenal? Siapa kenal? Okey. Siapa yang kenal Yusniza Yaziz walaupun tak pernah jumpa, sahabat Latahzan mesti kenal kan Yusniza yang selalu tulis nota-nota ustazah, okay? Yang ni bukan Yusniza Yaziz. Kan kata, Yusniza bukan kata. Janganlah. Cuma nama Facebooknya Rosidah Ahmad. Beliau adalah misi. Faham tak misi? Jururawat di sini. Dah berapa tahun dah? Disember ni 7 tahun. Jadi kan sahabat-sahabat, kita bertuahlah sebab kita ni tetamu Allah di sini. Lepas tu Kak Rosidah kita ni sampai sanggup cuti kerja bila ada orang-orang Malaysia yang dia nak datang jumpa. Terutamanya dia nak jumpa sangat tempoh hari adalah Yusniza. Ketika kita terbangkan Yus bulan 3 tempoh hari. Apa dia cik? Yang selalu tulis-tulis tu memang tahu. Yusniza tu dia macam cikgu rohani kita lah. Sepenuhnya datang umrah atas wheelchair semata-mata. Memang tak mampu untuk bangkit daripada kursi rodanya. Jadi Rosidah Ahmad selalu follow Yusniza juga. So bila tahu Yus nak datang sini, dia berbesar hati cuti kerja 3 hari kan masa tu. Lepas tu bila tahu cikgu rohani nak datang ni pun sanggup cuti kerja. Masya Allah, Yus hari tu ada satu malam tu memang dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kak Nazar janganlah buat orang nangis. Kak Nazar suka cemburu sihat Masya Allah. Lepas tu dia kata cuti kerja semata-mata nak tolak Yus. Bayangkan orang yang OKU dekat wheelchair. Masa Yusniza sampai sini tu adalah hari pertama wheelchair tak boleh turun ke bawah. Sebelum tu masa COVID sebab lapang orang tak ramai datang. So wheelchair masih boleh kat bawah. Tapi rezekinya Yus ketika itu tak boleh wheelchair ke bawah. Jadi bayangkan Rosidah tolak Yus dekat atas. Sebab tu sekarang ni upah umrah memang mahal. Kita pun faham jauh kan perjalanan.
So hari ni pun Cikgu Rohani tanya saya semalam, boleh tak Ustazah Rosidah nak tidur dekat bilik saya? Kita pun, dia tengok muka Ustazah, pasal apa Ustazah, tak boleh ke? Kan dia tanya. Bukan tak boleh cikgu, cumanya cikgu selesa ke? Baru saya teringat bahawa orang macam Yus dan Cikgu Rohani tak tidur atas katil pun, sahabat-sahabat. Kan dia tidur atas lantai ni untuk memudahkan dia mengesut, bergerak ke bilik air dan sebagainya. Jadi katil dia tu memang kosong. Jadi saya kata, janganlah pula Jemaah Al-Fawaz ni pergi report dekat Sofwah ada tetamu tak bayar datang tidur malam ni kat sini. Kena babak pula saya kira. Kan, kau orang Malaysia nak report kan. Jadi Ustazah kata, ya, saya bukan semata-mata takut Cikgu Rohani ataupun ahli bilik dia tak selesa. Lepas tu saya kan tidur atas lantai. Okey, faham, boleh. Yang pentingnya jangan Rosidah bawa satu keluarga pula ke datang sini. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat ukhuwah yang kita bina di sini. Sebenarnya, jujurlah kata, kalau tanpa Cikgu Rohani, tanpa Yusniza, agak-agak yang nama Rosidah Ahmad tu tak mai pun tahu. Tak mai. Tapi disebabkan Allah datangkan insan istimewa dalam grup kita ni, maka kita dapat berukhuwah, dapat berkenalan. Okay, dengan kita berbangga ada rakyat Malaysia yang Allah pilih untuk menetap duduk kat sini, khidmat pula dekat sini. So saling doa mendoakan, kan? Orang Malaysia yang datang ke sini mendoakan, kan? Sahabat-sahabat kita, walaupun kita nampak syoknya duduk kat Mekah, syoknya, pasti mereka ni pun ada cabaran-cabaran yang kalau kita dipilih berada di tempat mereka, belum tentu lagi mampu untuk menempuh. Silap hari bulan lepas 3 malam nak balik macam tu kan, perangai tak senonoh sikit. Tapi ada orang dipilih kat sini, dia betah, dia tahan, Masya Allah, kan? Bahkan banyak manfaat yang dia boleh bagi. Contohnya macam ni lah, kita datang, dia bertamu, subhanallah. Mungkin kejap lagi nak sembang dengan sahabat kita ni, kan, apa seronoknya. Dan paling syok hari tu, hari ni tak mau tanyalah kan, dia malu. Hari tu dengan Yusniza Aziz, dia siap bawa nasi lemak sedap you. Ya, tu kau masak nasi lemak ada bawa. Oh, Masya Allah. Oh, tak perasan minta maaf dengan kawannya. Apa nama, sorry? Minta maaf. Sebab Yus bagi tahu Kak Halimah punya nasi lemak sangat-sangat sedap. Barulah saya jumpa. Tak boleh cakap macam tu kan, kawan tu balik tak kena tidur. Cari nasi. Cari nasi lemak. Cari nasi lemak dekat Kuantan lepas ni. Rupanya Rosidah datang dengan Halimah, sahabatnya, Masya Allah. Sama-sama cuti kerja juga. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Boleh Cik Maria kalau nak baring? Tuan bilik tak cakap pun, saya je pandai-pandai cakap. Okey, sebab tu business class, bayar lebih. Alhamdulillah sahabat-sahabat, inilah yang saya selalu tekankan, kasih sayang. Walaupun jasad kita berjauhan, Masya Allah, bila hati kita tu tercantum erat, apa pun buruk yang kita nampak, dia boleh berubah menjadi baik. Kan? Sebenarnya macam mana cara kita set minda kita. La Tahzan mengajar kita, Masya Allah, betapa tak ada satu manusia pun perfect. Kita jangan harap kita jumpa suami yang terhebat, kita jumpa mak ayah kita terhebat, kita jumpa anak-anak kita terhebat. Takkan mungkin bertemu kerana kita pun takkan mungkin menjadi manusia terhebat. Okay, inilah Tahzan mengajar kita. Jadi dalam bab yang sangat panjang, sebelum kita berakhir pada bab 280 ni, ini adalah sambungan yang ke-8. Ke-8 ke yang ke-9. Tak habis-habis lagi dalam bab ini. Subhanallah, kita nak sambung bab yang semalam. Cuba perhatikan saat anda berada di suatu pertempuran mana pun, anda pasti mendengar siapa pun yang tampil bicara dalam pertemuan itu banyak mengeluarkan kata aku. Ni kita nak muhasabah diri kita lah. Dr. Aida Al-Qarni dengan ilmunya, dengan pengalaman hidupnya, bertemu dengan macam-macam manusia. Dia kata biasa je bila kita duduk dalam perkumpulan, berhubungan dengan sesiapa, kawan sekerja, kawan belajar, jiran-jiran, saudara mara. Biasa kita jumpa seseorang yang bila sembang tu sikit-sikit aku. Kalau tak ada aku ni tak jalanlah program ni. Kalau tak ada aku ni, kan kadang-kadang lisan dia biasa gitu. Misalnya ku katakan, aku sambut, dikatakan kepadaku dan telah menghubungiku. Sikit-sikit ku. Oleh sebab itu, apakah anda dan juga saya sendiri, muka surat 619 ya. Kami Alhamdulillah, ada sahabat La Tahzan rajin photostat ni. Okay, jadi semua ada
kitab sementara kami dekat Mekah ni. Alhamdulillah, syukur, barakah, Masya Allah. Okay, oleh sebab itu, apakah anda dan juga saya sendiri tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan realiti itu? Okay, dalam kita berkawan, tak payah kita nak cakap-cakap belakang. Kita dah tahu dah perangai. Dalam ramai-ramai kita jumpa ni, hot ni perangai memang suka mengakukan diri. Lalu kita mematikan kecenderungan dan keakuan yang terpendam dalam seseorang tanpa mempedulikannya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab bila kita nampak orang ni suka mengakukan diri, sahabat-sahabat, memang kita nampak benda tak baik ni. Tapi sebenarnya apa kebaikan yang kita nampak daripadanya? Kan? Kita kata dia ni sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Macam mana aku tu boleh menjadi seorang aku tanpa adanya dia di huruf besar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kalau dia di hatinya dengan mengakukan diri, ada memperkecilkan Allah di dalam, maknanya kalau tak ada aku, semua tak boleh jalan. Mana mungkin? Takkan mungkin berlaku satu perkara tanpa izinnya Allah. So, mengakukan diri itu tanpa menafikan kebesaran Allah. Maka, tak jadi nak membesarkan diri, rasa kecil semula. Rasa kerdil semula. Kan? Jadi, soal hati ni kita tak boleh baca. Kita tak boleh singkap, tak boleh belah, tak boleh cek. Ini bab hati yang macam mana ni? Tak boleh. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ni? Ketika aku mengakukan diri, masih sedar diri tak aku ni hamba? Masih ada tak siapa yang di atas aku? Ini yang lebih penting. Jadi kalau kita tak belajar perkara ini, sahabat-sahabat, semuanya kita akan bersangka buruk. Inilah yang Dr. Aid Al-Qarni kata tak betul ni perangai ni. Kan sebab Dr. Aid Al-Qarni di penghujung-hujung bab ni banyak menceritakan tentang dirinya, pertemuan dengan sipulan-sipulan, dan dia menjadikan kita seorang manusia untuk berfikir yang mana yang terbaik untuk kita tiru dalam kehidupan kita. Subhanallah. Okay, sebab itu saya kata dulu-dulu awal-awal bab la tahzan kita tak jumpa pun Dr. Aid Al-Qarni bercerita tentang dirinya. Tapi bila di penghujung kan dia nak kita saya rasakan macam gini. Dr. Aid Al-Qarni nak kata kat kita ni, dia pun ni dah kenal dah bagaimana cara aku bercakap. Dia pun ni dah kenal dah macam mana cara aku menulis. Kan jadi kita dah boleh baca siapa Dr. Aid Al-Qarni. Awal-awalnya kita langsung tak nampak siapa dia. Kita hanya nampak apa yang dia cakap. Sebab tu kata Saidina Ali, bila kita nak ambil kebaikan seseorang, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Semua kita orang tak baik pun boleh mampu bercakap yang baik-baik kalau kita memilih nak bercakap yang baik. Contoh status Facebook kita. Jom kita ziarah mak ayah kita setiap hujung minggu. Ni kisah benar Saya mengajar di pejabat. Ada orang cakap macam ni, Ustazah, macam mana nak tegur kat pejabat ni kan? Ada dia punya status IG tu bila hujung-hujung minggu. Jangan lupa hujung minggu ziarah mak ayah. Tapi saya ni sepejabat dengan dia, rasanya dah 4 tahun dia tak balik ziarah mak ayah dia. Dia memang ada masalah dengan keluarga dia, Ustazah. Saya ni geram je, macam mana nak cakap kat dia? Lepas tu saya kata sebagai kawan sekerja, kata berkawan, apa yang kita dah tegur pada dia? Kan sebab dia cakap baik tu boleh. Saya kenal dia, Ustazah. Saya tahu adik-beradik dia kata dia tak pernah balik kampung. Kenapa dia suka cakap kat orang macam tu? Jangan pandang siapa yang cakap, pandang apa yang dia cakap. Tapi racun berbisa bila orang tadi tu kenal dia. Orang tu nak dengar tak cakap dia? Sebab orang tu kenal siapa dia. Masya Allah, sebab tu cara saya bercakap dengan sahabat-sahabat La Tahzan dalam talian tak mungkin sama dengan cara saya bercakap dengan sahabat-sahabat yang dah berapa hari tengok perangai Ustazah Zai. Kan? Dan tak sama dengan yang pagi tadi saya sarapan satu meja dengan kawan-kawan sekolah saya yang saya berkawan satu asrama, satu bilik dengan mereka dah 33 tahun. Sejak usia 13 tahun. Kan tepuk-tepuk meja saya, nasib baik orang jemaah Al-Fawaz dah balik Melaka dah kan. Dia kata, Zai, kau jangan macam ni, Zai, sabar, Sat. Macam itulah perangai. Maknanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cara saya bersembang dengan mereka tak sama. Kerana apa? Kerana, kau nak tunjuk terror sangat, macamlah aku tak kenal siapa kau. Macam itulah maksud. Jadi, usahakan setiap kita ni mampu di lisan bercakap yang baik-baik. Sebab sahabat, akan Allah jentik hati kita, satu keadaan, tak tahulah ini apa yang Ustazah Zai rasa, paling kurang kita merasa malu dengan apa yang kita cakap. Sebelum datang perasaan malu dengan Allah. Aku bohong diri aku sendiri ni. Aku bohong dengan Allah ni. Kita malu dengan apa yang kita cakap. Hari ni saja kau suruh orang cakap baik. Mak-mak kan. Suruh anak nombor 1 cakap baik. Nanti nombor 2 datang. Cakap baik lagi. Nombor 3, Long, kau kalau ni jangan buat jahat kat orang. Cakap lagi anak 8 orang ni.
Setiap hari 8 kali bercakap kepada 8 orang anak yang berbeza, suruh buat baik. Sedangkan anak-anak tahu tak? Mama tu sibuk solat. Mama tu pun tak solat lagi kan? Tengok sinetron dari tadi. Contoh kan? So, kita nak sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, cakap sahaja yang baik, dia akan mengundang suasana yang baik. Cakap yang baik, orang yang tak kenal siapa kita akan jadi nak buat baik kerana cakapnya kita. So, alangkah indahnya hidup ini bila kita mencipta suasana yang baik hanya dengan kata-kata yang baik. Ini yang dimaksudkan dalam perenggan pertama yang kita baca. Sebab dalam kita mengakukan diri, apa yang kita akukan itu. Sahabat-sahabat. Saya sendiri, kata Dr. Aida Al-Qarni, berada di Ma'had Riyadh, suka membuat syair dan menekuninya. Dr. Aida Al-Qarni penulis syair ketika zaman sekolah lagi. Saya membuat syair dan menekuninya. Saya membuat syair yang dibuat di majalah Ma'had dan ternyata hasil saya mendapat pujian daripada sebahagian para guru ditujukan kepada diriku. Guru-guru semua puji. Dia orang yang hebat dalam bersyair. Sebaik saja aku mendengarnya, aku rasakan diri seakan-akan seperti Abu Tammam atau Munabbi. Dua nama ni follower Latahzan daripada awal dah biasa dengar. Syair yang hebat daripada Mutanabbi. Atau lebih baik lagi daripada mereka. Seakan-akan kadang-kadang Dr. Aida Al-Qarni perasan, syok sendiri punya kisah ni. Syair dia ni, masa tu dia budak sekolah lagi, lebih hebat daripada syairnya Mutanabbi, seorang penyair terkenal. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pelik. Kadang-kadang dalam diri kita dirasa macam tu. Hari ni berapa orang puji aku Status Facebook aku selalu 10 orang like. Hari ni 1000 orang like. Memang aku rasa aku hebat lah hari ni. Rasa tu biasa dalam diri. Tapi sihat tak rasa itu. Nanti bila lama-lama kita banyak kali dipuji, kita melalui kepelbagaian hidup, rupa-rupanya puji ni banyak mematikan hati. Subhanallah. So itu zaman dia sekolah. Akhirnya dia sambung lagi. Pernah ada delegasi daripada sekolah lain yang datang berkunjung ke sekolah kami. Ni semualah ibu-ibu pun pernah sekolah kan. Kenang balik. Apa kehebatan kita masa zaman sekolah dulu. Kalau sekarang ni sebut, Ustazah, akak dulu sekolah sekian-sekian. Kalau sebut je pemain bola jaring, memang korang akan nampak muka akak lah. Contoh. Skirt atas lutut tu Ustazah masa tu. Tak payah cerita dah kak. Cakap je main bola jaring. Tak payah cerita dah skirt atas lutut ke apa. Kan sahabat-sahabat. Sebab nak cerita yang baik je. Lalu diadakanlah majlis untuk menyambutnya. Nak raikan seorang penyair yang hebat. Untuk itu, saya diminta supaya membacakan suatu qasidah gubahan saya dalam pesta itu. Ini kenangan-kenangan. Semua kita ada kenangan. Kerana memang di antara para siswa, tidak ada yang mempunyai bakat bersyair atau yang dianggap berbakat bersyair seperti saya. Saya pun terpaksa menyusun sebuah qasidah kerana, ni ibu-ibu tahulah maksudnya, tidak ada rotan, akar pun berguna. Kan maksudnya apa? Sebenarnya dia duk rasa dia tak hebat sangat. Tapi sebab dah tak ada orang lain pandai bersyair berqasidah, maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pun rasa macam tak apalah, buat je lah. Tak ada rotan, akar pun berguna. Dia ingat kepada ayat Allah daripada surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kan dia nak kaitkan dengan tidak ada rotan, akar pun berguna. Kan ayat ni tak ada kena-mengena lah rotan akarnya, mana perkataannya tak ada cerita pasal ma'an. Ma ini air. Okey. Jika kalian tidak menemukan air, kata ayat Allah ini, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Poin utamanya nak meluluskan kita untuk solat, mesti bersuci. Bersuci menggunakan air. Tak ada air, menggunakan tanah debu. Jadi, asalkan kita dapat bersolat, cukup. Keadaan yang dikaitkan oleh Dr. Aida Al-Qarni, dah tak ada orang lain boleh berkasidah apa semua, yang penting dapat meraihkan tetamu yang hadir. So, dia buat sajalah setakat mana yang dia mampu. Jadi, kita jangan pernah rasa rendah diri melampau, sahabat-sahabat, sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Subhanallah, bila kita ambil, kan kadang-kadang kita nak didatangi tetamu. Apa yang saya boleh bagi dia ni datang emergency, tiba-tiba je. Tiba-tiba dah ting-tong, kan. Nak goreng mi pun tak ada. Nasi special pun lagilah tak ada. Apa yang ada, mak saya kata dulu kalau tetamu datang rumah, jangan sampai tak hidang air walaupun air kosong.
Jangan sampai tak letak biskut walaupun biskut kering. Kan maknanya apa saja yang ada. Subhanallah, ini gagal saya turuti. Ini gagal saya turuti sebab orang datang Darul Fawaz rumah saya jumpa kat pagar je. Tu kalau masuk pun, Kak minta maaf lah saya nak cepat ni. Tak apa Ustazah. Kak pergi ambil minum air kowe kat belakang Kong hasam Ustazah. Kak Yun dah gelak dah sahabat. Kak Yun gelak dah. Datang rumah Ustazah macam gudang Kak nak cepat ke? Haus ke pergi minum air kat belakang Sabar je lah. Kan, jadi yang tu saya gagal turuti. Kan, sebab saya bukan suri rumah. Kan, orang datang sekejap-sekejap pun, ya Allah. Kan, itu paling malu pada diri. Sebab tak mampu kan. Sebab kita memang, touch and go lah. Duduk kat rumah tu sekejap kat sini, sekejap kat sana. Allahu Akbar. Jadi, apa saja yang kita boleh ambil. Apa saja. Sebelum ni dalam latah azan, Ustazah share pasal apa sahabat, bila kita jumpa orang, kita hadiahkan apa saja. Subhanallah, seronok tau. Meremang pula bulu roma saya nak cerita. Sebab ada Kak Nurliza ada kat sini. Kak Nurliza Kedah. Sini. Dia jumpa saya dekat Dewan Makan baru ni. Ustazah, akak tak sangka dapat kalau saya salah. Tanya dia, betul tak apa Ustazah cerita. Semalam cerita juga dah kan, rasa. Subhanallah kan. Tapi semalam akak tak join latah azan dekat bilik. Ini mau join. Memang nak bagi nak join latah azan, tapi hari ni baru dapat join. Hari ni baru dapat, alhamdulillah. Tapi semalam ke saya cerita? Semalam saya dekat, semalam saya live dalam bilik saya. Sebab ada orang jemput kat bilik dia. Tapi sebab saya nak bagi orang rehat lepas umrah tu kan. Orang nak terbongkang-bongkang silah segan Ustazah ada, okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya ceritalah. Sebab bila jumpa tu dia masih macam mimpi lagi Ustazah datang kat sini. Ustazah saya bukan ingat. Masih tanya lagi, kenapa Kak? Pertama kali ke? Ya Allah, pertama kali lah mai ni. Syok cakap orang Kedah ni. Tu macam mana boleh? Sebab dia kata masa dia join sehari RM1 yang Ustazah Zai kempen habis-habisan dulu lagi dah. Kan saya niat satu je Ustazah. Manalah tahu dengan saya mudahkan urusan orang nak pergi ke Baitullah ni. Sebenarnya kalau dengan sehari RM1, sebulan RM30 tu, logik akal kita bila nak penuh tabungnya kan. Dengan package sekarang mana ada yang murah-murah sahabat-sahabat. Tetapi bila kita berjamaah, sebab tu Islam tekankan suruh kita berjamaah. Bila kita berjamaah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut RM30 sehari tu tanpa kita sedar, Masya Allah. Menjadikan satu hasil yang begitu besar dan ramai. Bulan 9 ni saja hampir 20 orang tajaan ASA kita bakal terbangkan ke Baitullah. Okay, bayangkan. Jadi bukan duit kita saja, campur sikit-sikit. Barulah saya nampak Ustazah dengan duit yang sikit sangat kita infak untuk agama Allah tu. Lepas tu bila kita niatkan untuk bagi gembira pada orang, akhirnya Allah akan gembirakan kita. Betul tak Kak Liza? Jangan nangis. Nangis. Malam dah nangis dah. Dah Ustazah kan? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, Islam tu sangat cantik. Kita duk rasa macam, aku bukan orang kaya nak sedekah. Tapi kita tak pernah start pun. Sahabat-sahabat. Bila kita start, saya di kalangan kawan-kawan sekolah saya yang datang ni, kami ngusik seorang sahabat ni, hampa cari sedia lah orang-orang yang jemaah umrah ni kan. Tak yalah, tanya Ustazah, ada ke diorang ni? Tadi kata nak datang, nak kena babak sungguh. Pergi Ben Daud lah, gimana lah diorang ni kan. Lepas tu, ada seorang ni, kami gelar sebagai kau tidur atau duit ke apa? Seorang kawan saya tu daripada 4 orang tu. Sahabat-sahabat tahu tak? Dia tengah solat dekat dataran Kaabah. Ni cerita yang kita tak tahu juga ni. Tengah solat dekat dataran Kaabah. Tiba-tiba polis yang pakai kasut dalam Masjidil Haram ni pijak satu benda. So polis tu bergerak. Dia kata, apa tu? Rupanya duit. Duit tu bila diambil SR3,000. Duit siapa? Ada duit jemaah Al-Fawaz hilang 3,000. Tak pasal dia tiba semua dengan aku. Lepas tu dia pun cakap, "Apa tu kau buat apa dengan duit tu?" Saya cakap kat dia, "Kau bagilah dekat polis tu. Takkan aku nak ambil pula." Kan? Ustaz dengar. Masa tu saya dengan ustaz sekali. Lepas tu saya dengar, "Ya Allah, kenapa bagi kat polis tu?" Qalu innalillah lah jawabnya. Orang Mekah gelak dah ni. 3,000 SR bagi kat polis tu. Saya kata, "Ya Allah, aku tak berhenti doa Zai. Mudah-mudahan orang tu jumpa balik lah. Polis ni dapat bagilah dekat orang tu." Memang hidup lah sahabat-sahabat logik akalnya kan. Ribuan manusia kot.
Polis tu nak bagi siapa? Tu paling comel mokcik-mokcik kat KL ni bila hulur duit kat saya kat masjid. Ustazah nanti jumpa tabung masjid. Tolong masukkan duit acik ni. Tak pernah jumpa tabung masjid kat Masjidil Haram tu. Tak pernah jumpa. Tapi yang paling comel lagi, dia suruh ustazah pergi bagi duit dekat AJK Masjidil Haram. Korang rasa? Tanya Ahlul Mekah ni, ada AJK Masjidil Haram, kenal tak? Kan kenal apa? Tukang sapu sampah je, ya Allah. Suruh bagi kat AJK Masjidil Haram. Saya kata saya tak boleh terima amanah ni cik. Kan AJK Masjid Negara pun saya tak kenal. Tinggal lagi nak kenal AJK Masjidil Haram. Memang tak kenal lah. Maknanya sahabat, memang kita tak sangka buruk lah kepada polis. Semua polis ke apa ke yang baik-baik lah. Yang ada takwa di hatinya tetap kita sangka baik. Kat mana dia hantar? Lebih baik kalau kita tak dijumpakan oleh Allah. Memang susah untuk cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita dapat gunakan duit tersebut contoh untuk infak. Saya cakap kat dia mudah. Kan contohlah kau bagi aku beli untuk barang sabil hari ni je 2-3 ribu ringgit habis kan. Kau guna tu untuk sedekah kepada beli makanan untuk sabil. Lepas tu tiba-tiba petang tu ada orang datang kat engkau. Puan ke yang jumpa duit saya 3 ribu hari tu? Kan? Tiba-tiba kau pun kata bila kau kata kau dah bagi sabil, kau niatkan pahalanya kepada orang tu, tapi orang tu datang minta duit 3 ribu. Apa kau kena buat? Aku kena pulang balik lah. Kau kena pulang balik lah. Tapi pahala kau bagi makan RM 3 ribu tu, dapat pahala tu kepada engkau. Dalam Islam ni sahabat, sebab kalau dulu-dulu kita boleh buat pengumuman kepada mimbar Jumaat sebanyak 4 minggu berturut-turut. Kat sini kalau kita bagi dekat Imam Masjidil Haram, dia buat pengumuman, kan semua orang boleh ngaku. Ustazah Zai pun kata duit saya tu RM3,000. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Masya Allah. Dan dia datang ke sini memang mewah lah, ibaratnya mewah. Kenapa? Saya cakap dengan ustaz. Harap-harap dia tak dengar lah saya ngumpat. Saya ni kan, saya ngumpat dia ni. Saya cakap dengan ustaz. Bang, tahu tak pasal apa kawan saya tu macam tu? Nampak mewah datang sini. Orang jap-jap hulur duit kat dia. Orang hulur duit. Sebab dia ni memang saya kenal dari dulu. Sifat dia ni pemurah. Pemurah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sangat pemurah. Dan bila dia nak datang musafir apa kan, aku ni duit banyak lagi ni, kan. Orang semua duk pikiak tak ada duit. Dia pikiak duit dia melempah-lempah. Sahabat, padahal dia tak bekerja pun. Dia tak bekerja. Dia bukan orang senang sangat pun. Tapi bila dia meniaga contoh kan, saya pelik. Aku beli kuih dekat engkau, kau boleh datang rumah aku order 1, kau boleh bagi 10 kat aku. Kau dapat untung macam mana ni? Alah, untung-untung tu nanti Allah lah kira. Kan aku tahu aku seronok bagi dekat engkau. Dia seronok memberi sahabat-sahabat. Sebab tu Allah nak tunjuk rezeki dia mencurah-curah datang sini. Subhanallah. Kawan-kawan lain kata, aku rasa dia ni tidur atas duit kot. Dia kata kan. Tapi kita tak pernah confident dengan jaminan Allah. Sebab Quran dah kata, setiap kali kita nak bersedekah, syaitan akan membisik-bisikkan kefakiran. Jangan, satgi tak cukup kan? Satgi kan kau tak dapat buat macam ni. Pandai Nurul Sarah buat fatwa, umpat yang baik tak apa ustazah, dia kata. InsyaAllah. Okey, so kita nak tiru akhlak sahabat-sahabat kita yang baik-baik ni. Kan? Siapa orangnya cari sendirilah. Itu tak penting. Okey, sahabat-sahabat, kita belajar lagi. Pernah ada delegasi daripada sekolah lain. Ini dah baca dah. Aku mendapat pujian daripada guru sastra. Pujian lagi. Yang mengagumi kasidah gubahanku kerana ungkapannya yang indah dan kata-katanya yang enak. Saya terus mempercayainya hingga saya sangka bahawa kasidah itu memang yang terbaik dan tiada tandingannya. Okey, poin awal kat sini kita tahu, biasa je manusia pernah perasan dalam hidup dia. Kejayaan pertama yang dia dapat tu, betul lah, aku ni memang hebat lah. Biasa je, cuba kita singkap sisi kehidupan kita. Tak pernah ada manusia yang perfect daripada rasa itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Okey? Akan tetapi setelah aku dewasa dan benar-benar menjiwai sastra serta mengerti bersyair, saya berbalik mentertawai diri sendiri dengan kasidah itu. Makna makin lama hidup, makin banyak pengalaman. Orang yang rajin, orang yang kerja keras, dia terkenang. Dulu susahnya aku ingat lagi nak beli sebiji burger pun aku berkira-kira. Saya dengan ustaz selalu macam tu sahabat-sahabat. Bang, ingat tak kita mula-mula kahwin dulu. Nak beli pisang goreng naik motor. Mas sedapnya pisang goreng panas-panas. Tak yalah, tunggu gaji je lah. Nak cakap ni nak angin nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Semua kita akan melalui fasa macam tu. Susah. Abang sulung saya mula-mula kahwin dulu, ingat lagi. Mak saya menangis pada dia. Nak beli tong gas. Masa tu harga dia RM16 lebih. Satu tong gas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tunggu gaji. Lepas tu mak saya pergi rumah. Kenapa tak masak ni? Tak ada gas. Gas tak hidup. Kan? Nak bagi makan cucu. Aku ni pun tak ada duit ni. Tapi sebab ingat cucu tak makan ni. Subhanallah, sahabat-sahabat. Sekarang bila kita mampu berlebihan, apa yang datang dalam minda kita? Tanya hati. Kalau kata, suka hatilah. Aku buang makanan pun tak apa. Aku dah mampu kot. Inilah permainan syaitan. Sebab kita akan mewahkan makanan. Tak rasa menyesal di hati kalau kita buang makanan. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kaya tak salah. Tapi dia mengatur kehidupan. Ajar anak-anak jangan membazir. Bang, ingat tak dulu kita nak beli pisang goreng pun susah. Kenapa sekarang ni kita sombong sangat? Makanan ni dah ada, beli lagi. Ajak sahabat-sahabat. Ajarkan mereka untuk bersusah walaupun pada situasi kita senang. Sebab Dr. Aida Al-Qarni sudah menjiwai perkara ini. Dia rasa dulu dia yang paling hebat. Tapi bila umurnya semakin meningkat, ilmunya semakin banyak, dia mentertawai dirinya sendiri. Perasaannya aku ni dulu macam hebat sangat. Contoh, lepas saya rasa satu fasa nak beli pisang goreng pun tak mampu, tiba-tiba dah mampu nak pergi holiday. Contoh kan. Rasa hebat sangat lah kalau dapat holiday kat Langkawi masa tu. Masa tu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Rasa akulah yang paling hebat. Dalam adik-beradik aku tak ada lagi ni. Sampai kat Langkawi ni aku seorang je. Kan sahabat? Sekarang orang yang pandai mensyukuri, bukan Langkawi je dah. Dia dah pergi Itali, dia dah pergi mana-mana. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sombong tu tak ada. Sebab apa sombong tu tak ada? Dia patah balik kepada zaman susah dia. Faham Sebab tu dengan syukur, ada orang yang kaya, hidup mewah, berjaya, sahabat-sahabat, tak ada bongkak di hati. Sebab dia niat, aku dulu pernah susah macam ni. Macam mana aku nak gembirakan orang? Subhanallah, saya dah jumpa ramai di kalangan orang-orang yang saya jumpa, orang kaya yang tidak sombong, yang tidak bongkak. Tapi yang tak berapa nak kaya tu yang sombong. Macam rasa nak campak dalam lombong je. Geram je sahabat-sahabat rahmat Allah. Geram. Jadi hati ni selalu cakap, oh ni tak kaya lagi ni. Kalau kaya perangai tak macam ni. Dia baru berlakon kaya atau on the way kaya. Tapi jumpa jugalah orang yang betul-betul kaya dengan berlagak habis. Akhirnya tak ke mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan datang jumpa Ustazah macam mana? Saya rezeki semua okey. Tapi bini degil sangatlah Ustazah, kuat melawan. Macam itulah. Anak-anak Ustazah kenapa ya tak nak dengar cakap? Sahabat, sebab kita tak menggunakan rezeki Allah itu kepada jalan yang sebetulnya. Dr. Aida Al-Qarni dulu dia belagak. Maksudnya biasa je dulu kita rasa kita macam besar diri. Bila dah makin ada ilmu, makin dah ada peluang dalam hidup, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong downgradekan diri kita. Tundukkan hati kita. Nampak maha besarnya Allah yang melonjakkan diri kita berada di peringkat atas tu. Kalau tidak kita duk rasa, sebab aku dah ni. Sebab aku hebat lah ni, aku berada di situasi ini. Jadi, dia mentertawakan dirinya sendiri. Teruknya aku ni perasan hebat masa tu. Sebab tu kena sentiasa ada rasa, syukur aku tak mati lagi ya Allah. Kalau aku mati dalam suasana hati aku membongkak itu, mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Su'ul khatimah, hati yang ada penyakit. Jadi Allah panjangkan usia kita. Tolong ada target makin lama makin nak bersihkan hati daripada penyakit hati. Faham tak maksud? Siapakah itu? Suasana macam ni lah saya teringat tau. Tengah live dekat bilik saya. Ni bilik ni ada kisah sebenarnya. Saya duk gaduh dengan Kak Fuzah kan. Bila Kak Anita kata tak apa cik, tutup rapat. Bila Kak Anita kata, Ustazah kalau Ustazah nak buat live dekat bilik Kak Fuzah pun boleh. Sebab bilik dia besar, lepas tu view cantik. Saya kata view cantik sebab bilik saya view dinding sebelah, bangunan sebelah je. Lepas tu view cantik sebab selalu petugas bila dia dapat kunci bilik, kami masih on the way lagi, dia dah cari dah bilik mana untuk Ustaz-Ustazah. Bukan semata-mata kerana apa, sebab dia tahu Ustazah nak bawa orang macam ni lah dalam bilik untuk buat live semua kan. Tapi kita kan kelang kelibut macam-macam ujian sebelum kita datang tu. Memang tak sempat. Lepas tu tak sempat nak pilih-pilih bilik pun.
Sampai je masuk bilik saya, macam mana bang nak buat lah. Bilik saya memang kecil. Kecil sungguh kali ni. Rezekinya gitu. Lepas tu sebab tu pergi dekat bilik Mak Su kat Siti Azmahani hari tu. Lepas tu bila Kak Anita kata bilik Kak Fuzah, okey Ustazah. Lepas tu dengan view boleh nampak Masjidil Haram. Cakap Ustaz, bang silap ni kita ni. Kalau tidak kita ambil bilik Kak Fuzah tu jadi bilik kita. Kan? Lepas tu tak sempat. Sahabat-sahabat rahmati Allah dah tak dan dah nak tukar. Terima je lah seadanya, Alhamdulillah. So bila dibawa ke sini, saya teringat situasi orang-orang cleaner datang nak ni kan. Macam ni lah, ada Munirah kat hujung tu. Hujung sekali tu Munirah. Lepas tu popular Munirah hari ni. Lepas tu orang datang nak nak ambil sampah lah apa semua. Last dia pun cakap, dah habis dah, semua benda dah tak ada. Dia tak tahu nak cakap macam mana tu. Orang tu masih lagi ketuk lagi. Dia punya Sadaqallahul Azim. Dia cakapnya. Lepas tu jadi dia kata, Ustazah faham dia. Nira cakap Sadaqallahul Azim terus dia pergi. Maknanya kalau Sadaqallahul Azim tu maksudnya dah habiskan Ustazah. Tak payah datang lagi. Kau rasa? Jadi Ustazah pun cakap, pandai kau cakap Arab Nira, faham orang tu. Dia Kak Anita patutnya kena cakap kan tu, Sadaqallahul Azim. Dia tak akan buka pintu lagi dah. Okey, macam itulah. Sama macam satu hari kami bawa grup jemaah, ada yang meninggal dunia. So pasport balik tapi tuannya tak balik. Beg-beg semua kami bawa balik. Masa queue tu sahabat-sahabat kami sibuk dengan urusan lain. Tiba-tiba dekat kaunter tu dipanggil nama. Arwah ni lah dipanggil. Lepas tu dah, Ustaz gimana ni, Ustazah gimana ni, tak tahu nak cakap. Tiba-tiba bila nama dia tu dipanggil, semua orang duk saling berpandangan, dia pun cakap, Watamat. Aduh, tak tahan. Watamat kalimatu rabbun. Kok buat muka mati macam tu. Lepas tu dia kata, okey, faham. Kan? Jadi saya kata maknanya dalam berukhuwah, macam kita duduk Masjidil Haram, duduk sebelah orang Turki ke apa kan. Kadang-kadang fikir tak, macam mana dia boleh faham bahasa aku ni. Padahal macam ayam dengan itik bercakap je. Allah suruh bersilaturahim. Allah suruh, ramainya hampa duk gelap. Macam aduh, tak tahan sakit perut. Apa ni? Allah suruh kita bersilaturahim, bercakap. Sebab tu kadang-kadang orang datang umrah ni, saya macam tak galakkan kalau mereka duduk sekumpulan. Bila nak pergi duduk tu, kat sana ada kosong, sana ada kosong. Dia pergi duduk dekat geng-geng orang pakai telekung. Sebab apa? Geng-geng pakai telekung ni orang Malaysia. Bila jumpa dia orang Malaysia, datang dengan siapa? Macam tu kan? Amboi, kau main lagi. Ustazah duduk belakang dia, kan? Datang dengan siapa? Tu, oh ya ke? Flight delay ke hari tu? Macam-macam cerita. Okay, macam-macam lah sahabat-sahabat. Kan saya pun kena bila saya tak pakai vest, saya pun kena. Lepas tu saya datang dengan ni Ustazah. Saya suka tengok Ustazah. Baru lagi ni. Kan saya suka tengok Ustazah kat TV Al-Hijrah. Tapi teruk lah Ustazah. Kita orang kena transit 2 kali. 2 kali? Ustazah saya pun. Aku tak pakai vest ni tak apa. 2 kali? Kenapa sampai 2 kali? Tak lah, diorang ni penipu. Kata tak ada ni kan 2 kali. Kata, ya Allah, Allah nak tunjuk kat aku ni. Aku transit sekali je. Dia sampai transit 2 kali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim kan. Masya Allah. Jadi, saya tu pun gelak balik-balik cakap dengan Ustaz. Bang, bayangkan dia cerita dekat saya tu. Kalau dekat masjid jumpa makcik-makcik ni, kau punya hotel makan sedap tak? Agaknya dari tadi sembang dengan orang Melayu, cerita pasal makan tak sedap. Kan, tiba-tiba dengan komat, tak sempat nak zikir ke apa. Inilah ujian yang kita dijemput di bumi barakah, tapi kita langsung tak menjemput keberkatan dalam diri kita sendiri. So Ustazah Zai bila tak bertugas suka pergi masjid seorang-seorang. Macam pagi tadi saya duduk daripada pukul 3 pagi tu, semua orang baju hitam ni. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Tak keluar satu perkataan pun. Kalau dia pun nak sembang dengan kita sembang lah. Tapi sebab dia pun tak sembang, kita pun ber-me time dengan Allah. Tak ada apa nak sembang. Kan pakai niqab pula. Kan syoknya sahabat. Nikmat menikmati Masjidil Haram macam tu. Tak payah sibuk. Kau kampung kau bela apa? Ayam titik. Yang tu kat Malaysia kita boleh sembang. Sembang kat Masjidil Haram, ayam berkokok, apa semua tak payah sembang. Kan? Masa kita dekat Masjidil Haram yang digandakan 100,000 kali ganda ni, Masya Allah. Tak boleh dijual beli kat mana-mana. Penat, letih macam mana pun. Kan? Jadi jangan sibuk nak cari. Ustazah saya sembang tadi orang Johor. Ustazah sian, bapak dia meninggal. Kan? Habis semua cerita. Dia ingat Ustazah suka. Ustazah tak suka macam tu. Nampak sangat jemaah aku ni kaki sembang. Kat sini sahabat-sahabat fokus untuk beribadah. Kalau ada orang datang hantar cerita, okey dah. Sebab tu awal-awal saya masuk dalam grup,
ketika solat Jumaat nanti, kita tak pernah solat Jumaat kat Malaysia. Kat sini kita ada peluang hari ni pergi awal, sebab tu patutnya saya nak buat kuliah pukul 10, tapi awalkan 9.30 supaya boleh gerak ke masjid awal. Dan ketika khutbah, jangan bersembang. Bulat dah mata. Walaupun tak cakap, tak faham cakap bahasa Arab tu. Sebab syarat ketika mendengar khutbah Jumaat, kita memang tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap, hatta nak cakap senyap lah. Tak boleh. Kan? Bukan saja, bahkan ulama' berbahas, bukan saja kurang pahala, mencacatkan ibadah solat Jumaat kita tu. Kenapa solat fardu Jumaat hanya 2 rakaat? Sebab 2 rakaat pahala zuhur tu lagi ditop up daripada khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat kamu tak sempurna, maka apa guna kau pergi solat Jumaat? Lebih baik kamu solat fardu zuhur. Jadi saya cukup risau makcik-makcik ni kan. Benda dia cakap ni tak faham aku. Lebih baik hang tidur daripada hang bercakap. Cakap apa ni kan? Cakap apa? Tak payah, diam saja. Okey? Jadi kalau orang perempuan, sebab orang perempuan ni selalu saya tegur macam tu. Bila khutbah Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang kat surau kat masjid kan. Cakaplah, lawa baju di kat mana? Tengah khutbah Jumaat. Ustazah pun pandang kan, pandang. Kan? Kenapa Ustazah? Ada masalah Aku nak suruh kau senyap. Tiba kita pandang dia pula sibuk tanya. Pasal apa? Tak boleh bercakap. Jadi kalau tak mampu kawal yang itu, sembahyang kat dalam bilik. Ini jemaah umrah Kalau tak mampu kawal yang itu, sembahyang dalam bilik. Maksudnya tak sempurna solat Jumaat kita tu dengan orang berkhutbah, kita bercakap-cakap. Jadi kita kesian sebab mereka tak tahu, tak pernah pergi solat Jumaat. Orang lelaki macam mana bising, suami saya suka padang-baran, kat rumah marah-marah. Kan? Mereka tetap Allah bagi faham waktu khutbah Jumaat, mereka sangat khusyuk. Kan? Tak apa tidur daripada bercakap. Faham tu pesan Ustazah Zai kirim salam kat suami-suami belaka. Kabo gitu. Okey, sahabat-sahabat sambung lagi. Mana tadi hilang pokpet je. Kat mana? Okey, saya sendiri berada di Ma'had Riyadh, suka membuat syair. Dah baca ni seperti okey. Mana tadi? Saya membuat syair yang dimuat di majalah Ma'had dan ternyata hasil saya mendapat dah habis dah ni. Bawah sekali. Qasidah tersebut dimulai dengan syair berikut. Ini yang dia perasan syair dia tu hebat. Ku persembahkan untukmu wahai Ma'had yang mulia. Ucapan salamku dengan penuh rasa cinta dan harapan yang terpampang di hadapanku. Masa tu orang tepuk tangan hebatlah kat dia. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan hebat mana pun. Kalau kita baca pun lah, aku pun boleh tulis macam ni. Tapi ketika itu kenapa guru-gurunya puji dia, sesuailah dengan level dia tu. Baru budak sekolah mendengar, faham tak? Baru dia perasan, bila dia dah besar, dah banyak ilmu ni, bila dia baca balik, ini yang dulu orang bangga-banggakan pada aku. Jadi apa gunanya sampai hari ini aku tak memadamkan kebanggaan itu? Sebab tu manusia yang tak reti nak padam rasa bangga diri dia tu, dia akan hidup sebagai manusia yang ber-BFF dengan iblis. Apa tu? Iblis punya sikap adalah takabur. Kenapa aku nak kena sujud pada Adam? Sedangkan aku diciptakan daripada api. Adam diciptakan daripada tanah liat yang hitam pula tu. Itu bahasa iblis di hadapan Allah. Baru satu tahu ketakaburannya iblis. Kita hebat bersyair dah takabur, baju mahal daripada orang lain dah takabur, aku rasa pangkat akulah paling tinggi dah takabur. Agak-agak kan sahabat, kalau iblis tu memang menghuni neraka selama-lamanya, hok yang bakal dihumban ke dalam neraka kerana takabur tu, Allah na'udzubillah min zalik, meremang bulu roma. Kita kena selalu faham, iblis tu dihumban dalam neraka, memang tubuhnya tu dah daripada api. Ibaratnya dia memang hidup dengan api. So dia takkan berasa apa-apa. Tapi tanah hitam liat ni yang dimasukkan ke dalam api akan rentung habis. Dengan bukan satu takabur. Tapi beribu-ribu takabur selagi kita tak padam. Sombong bongkak di hati kita ni sebagai manusia. Cara nak buang macam mana? Ustazah saya ni selalu tertakabur. Macam mana tu Ustazah? Tertakabur. Kan? Biasa sebab kita manusia. Tapi cepat padam dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Bukan sebab aku ni. Kalau orang tu tak bantu, kalau Allah tak izin, cepat padam. Supaya syaitan tak sempat untuk membisik-bisikkan kejahatan. Supaya nafsu tak sempat menggemuk. Ustazah selalu cakap kan? Kuruskan nafsu, gemukkan iman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kalau kita tak lawan dengan istighfar, nafsu tu akan menggemuk. Dengar orang puji, kembang, tak kempis-kempis. Itulah masalahnya. Kan, jalan pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak boleh nak, kepak tu tegak je. Saya baru ni masuk KLIA kan. Ingat tak dekat KLIA tu kan kita kena gini kan. Tak nampak pula dekat sini. Kan kena gini kan. Ustaz, abang kelakar tengok saya tadi. Lepas tu. Kenapa dah macam orang nak tunjuk, akulah yang paling hebat. Macam tu. Jadi dulu-dulu tak macam tu sahabat-sahabat. Sekarang lalu KLIA kena macam tu. Lepas tu ingatkan dia nak cakap memang buruk benar. Rupa sebab dah memang besar kena gitu pula kan. Rupanya dia nak cakap macam orang yang belagak. Jalannya macam tu. Kan depan KLIA sekarang, rupanya dia nak tengok apa ada dekat tubuh kita semua. Ni ada orang KLIA sini, kata Jahil tanya. Okey sahabat-sahabat, lalu manfaat apakah yang dapat kita petik bila saya dan anda menghancurkan ciptaan orang lain? Jangan pernah perlekeh apa yang orang buat. Sesungguhnya mereka tidak akan mundur daripada langkahnya. Semua kita ada usaha untuk berjalan ke hadapan. Selama kita hidup, kita tak akan jumpa orang berjalan ke belakang. Okay, semua orang akan berusaha untuk meningkatkan potensi diri. Bahkan, kita hanya akan mengeruhkan emosi mereka dan akan mendapatkan permusuhan dan kebencian daripada mereka. Bab ini, bab yang ke-D ni, dia nak mengajar kita, jangan suka memperlekehkan orang. Sebab kamu sendiri ada banyak perkara untuk diperlekehkan oleh orang lain. Kita dah baca dah ayatnya semalam. Oleh sebab itu, tidak ada yang layak untuk anda lakukan kecuali melontar pujian terhadap sisi yang cerah daripada kehidupan orang lain. Disuruh kita melontarkan pujian atas apa perkara yang berhak dipuji. Sebab tu dalam kitab 50 ciri munafik mengajar kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memuji dengan melampau-lampau juga adalah ciri orang munafik. Apa maksud memuji melampau? Dia puji tu ada makna, kan? Dia puji tu ada makna. Kalau puji ada makna, dalam ni orang yang dipuji tu tak tahu. Balik Mekah, Kak Yun kata, nah aku bagi kat engkau je tahu, orang lain aku tak bagi. Contoh, rupanya Kak Yun bagi tu sebab orang tu suka puji Kak Yun. Kaulah yang paling hebat kat surau ni. Jadi Kak Yun asyik ternampak-nampak mulut dia bila memuji Kak Yun. Gitulah contoh. Jadi aku ni dah lah 30 kg je boleh bawa balik barang. Barang aku lagi, oleh-oleh lagi. So yang dapat ni hanya orang yang suka memuji aku. Yang mengeji aku memang taklah padan muka kau. Kan sahabat-sahabat, bayangkan Ustazah Zai dapat rasa macam tu. Aku ni kena bawa balik 500 helai jubah ni. Sebab 500 orang puji aku ni. Demam sahabat-sahabat, demam. Sebab sebolehnya kita bukan nak beri kepada orang yang sentiasa memuji kita. Dalam bab la tahzan ni ada kita disuruh tiru sikapnya Umar Al-Khattab yang dia suka nak berkawan dengan bahasanya musuh. Musuh selalu kata dekat Umar, kau ni tak betul ni. Kau ni tak betul ni. Jadi Umar akan perbetulkan. Faham Sebab Umar kata selalu manusia mati buruk akhlaknya kerana puji-pujian. Jadi Saidina Umar suka berkawan dengan musuh. Kita tak faham suka berkawan dengan musuh. Maknanya dia tak marah kalau musuh mengecam dia. Dia akan cari. Kan orang Melayu kata takkan bertiup pokok kalau takkan bertiup pula. Takkan bergoyang pokok kalau tak ditiup angin. Kenapa ada angin? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mesti ada sebab. Kenapa pokok bergoyang? Mesti ada sebab. Jadi kita hari ini nak belajar, kecuali melontar pujian terhadap sisi yang cerah daripada kehidupan orang lain dan memotivasi sifat-sifat terpuji yang ada dalam diri mereka. Niat semata-mata aku kenal sangat Kak Yun kata, aku ni kan JK Masjid. Kalau yang ni aku tak puji memang tak datang selalulah kat masjid. Macam itulah JK Masjid kenalah selalu datang. Memang rajin Ustazah ajak kita puji tu. Niatnya untuk kebaikan. Sahabat-sahabat, bukan untuk kepentingan kita. Dia ni Ustazah kalau kita rajin puji, petang-petang hantar karipak pusing kat rumah nanti ni. Kan? Bukan sahabat-sahabat. Sampai ke Mekah tak berhenti karipak pusing. Memuji keutamaan-keutamaan mereka. Yang terpenting lagi adalah hendak anda pejamkan mata anda terhadap keburukan dan kelalaian mereka. Okey? Itu final penutup. Maknanya setiap orang yang kita jumpa memang ada keburukan.
memang ada kelalaian. Dr. Aid Al-Qarni suruh kita pejamkan mata. Faham tak? Tadi saya belajar lagi. Sambil saya sembang-sembang, walaupun gelak-gelak borak-borak ni, saya akan cari manfaat. Kawan-kawan saya lah tadi kan, kau tahu Zahir semalam, kita orang kan tak ikut kau sa'i. Makcik-makcik tu semua ikut kan. Tu kau pergi mana? Kan macam itulah bahasa kawan. Aku berdua dengan dia. Sebab aku sakit perut, aku lambat. Aku berdua dengan dia. Sekali buka kasut, macam mana tak boleh hilang? Hilang, kau tahu. Lepas tu yang kawan ustazah seorang tu lagi, dia kata apa? Dosa aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Sebab tadi aku dah kata aku nak buat seorang-seorang dia umrah kali ni. Padan muka seorang sungguh, dia kata. Tapi dia istighfar. Jumpakanlah aku dengan sahabat ni ya Allah. Kan aku tak naklah buat seorang-seorang, aku nak berdua. Sekali, Alhamdulillah, jumpa ni kau tahu tak? Macam jumpa kekasih hati, dah lama tak jumpa. Alhamdulillah, jumpa balik. Allah dengar doa kita. Lepas tu berdua. Yang dua lagi ni berdua kan. Lepas tu tengah azan asar, mereka bertahallul. Ingat kan kita yang sapa dengan kita semalam, kita baki satu pusingan setengah. Tapi rupanya dia orang tu tengah bergunting masa tu. Lepas tu aku gunting dia ni. Lepas tu dia gunting aku. Aku tu macam aku pernah dengar suara di belakang ni. Siapa ya? Rupanya jumpa dua kawan tu. Padahal tak janji. Lepas tu dia orang berjumpa berempat ni. Kau tahu tak? Aku jumpa makcik-makcik lain yang ikut engkau tu. Aku cakap, cik dah habis. Gitu je. Lepas tu aku jumpa yang ni. Padahal sebilik dah berapa malam ni. Tak sangka jumpa kat sini. Bla bla. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Ukhuwah ni. Lagi lama. Bila kita bersihkan hati. Tak nak pandang yang buruk. Kita hanya pandang yang baik. Lagi duduk sebilik. Lagi nampak kecacatan. Tapi bila kita fokus hati kita mencari redanya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang sahabat saya ni, kan dia ustazah juga. Dia cakap macam ni. Rasa lain Zai, betul kau cakap. Ukhuwah kat sini ni luar biasa. Kita tak fikir dah buruk kawan ni. Yang kita tahu aku nak bersama, aku nak jumpa balik, sama-sama nak buat umrah berjaya. Betul lah Zai, tak fikir jahat kat sini kan. Semuanya baik. Cubalah kalau kita bawa hati macam ni balik ke KL. Kan sahabat-sahabat. Sebab tu kebanyakan kita selalu terlupa Allah tu sentiasa ada di mana-mana pun. Tapi hari ni kita berada kat sini, kita boleh jadi baik. Tiba-tiba bila kita balik kat sana, bertukar jadi tak baik pula. So, siapa yang salah? Kaabah ke salah? Tanah haram ke salah? Yang salah adalah diri kita sendiri. Okay? Jadi yang bersama-sama hadir pada hari ni, kita dapat satu manfaat daripada nasihat Dr. Aid Al-Qarni tentang memuji orang dan memuji diri sendiri. Tak ada orang yang boleh baca hati kita macam mana, sahabat-sahabat. So, sepanjang duduk kat sini, saya nasihat khususnya orang yang pertama kali datang umrah. Jangan sibuk naikkan pangkat aku, ya Allah. Aku nak ada hajat nak tukar rumah, murahkan rezeki aku, tinggikan pangkat suami aku. Itu semua dunia. Tak salah ada kebanyakannya yang dimakbulkan Allah setelah balik umrah. Tapi jangan lupa mengutamakan doa-doa untuk akhirat kita. Antaranya contoh, ya Allah, tak ada lain yang aku harap. Aku nak hidup dengan iman, mati dengan iman, nak masuk syurga bersama orang beriman. Ya Allah, tak ada lain aku harap. Kalau engkau takdirkan aku mati, aku nak mati dalam husnul khatimah. Walaupun aku bukan orang baik, ya Allah, on the way nak jadi baik. Dengan Allah ni bercakap-cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab aku akan mati. Bila aku mati nanti tua ke muda, aku mati, engkau pandang aku macam mana, ya Allah. Jangan engkau lepaskan pandangan rahmatmu daripada aku walaupun dalam sekerdipan mata, ya Allah. Ini orang-orang soleh selalu sebut. Kenapa? Sebab hebat mana kita, sesaat Allah tidak mencurahkan rahmat pada kita, sahabat-sahabat, kita akan penat dalam hidup. Sesaat je Allah tak bagi rahmat, Allah tak pandang kita dengan rahmat, kita akan sakit. So, bila buka mata pagi hari, harapkan rahmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Kalau kita rasa hidup kita ni selalu diperhatikan Allah, kita nak Allah pandang kita cara macam mana? Dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jangan sampai Allah pandang kita dengan murka. Barulah kita faham apa nasihat Dr. Aid Al-Qarni. Jangan jadi orang yang menzalimi. Biar kita jadi orang yang dizalimi. Saya mula-mula dapat word ni, ya Allah, aku makin faham dah, ya Allah. Sebab apa? Orang yang menzalimi, dia akan dipandang Allah dengan murka. Murkanya Allah kalau sampai pada kamu, duit kamu banyak, tapi tak rasa apa pun, sahabat. Penat hidup ni, penat. Takkan dapat ketenangan. Tapi kalau kita hidup, aku dizalimi sampai hati, dia buat aku macam ni, ya Allah. Dia tak sedar ke dulu masa dia susah, aku yang tolong. Kamu dizalimi. Rahmatnya Allah mencurah-curah pada kamu. Mengadu je ke Allah.
Tahulah Allah nak balas kejahatan orang tu macam mana. Bukan suruh kamu yang balas kejahatan tu. Mu balas kejahatan dia setakat aku sumbat kau dalam penjara 20 tahun. Lepas 20 tahun lagi jahat kat kita. Sihirkan kita, buat jahat kat kita. Dia dendam. Tapi kalau kita serah kepada Allah, tahulah Allah. Tapi dia makin kaya je Ustazah. Makin kaya tapi tengok rumah tangga dia berantakan. Bukan kita doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu kerjanya Allah yang tukang membalas. Jadi jangan hidup tanpa rahmat Allah. Kita nak dirahmati Allah, banyakkan puji-pujian, memuji Allah. Dan saat kita dipuji, kembalikan puji-pujian itu kepada Allah yang paling berhak dipuji. InsyaAllah hati kita, sahabat-sahabat akan sentiasa hidup. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah redha. Saya tak baca sangat komen hari ni sebab bunga-bunga putih ni menyebabkan mata saya kecil nak baca. Tu kan? Tudung yang saya pakai pun sebenarnya efek untuk kita punya live ni. Okey, betul Azri Ismail, Nuraini Muhammad, Khatijah Osman, Agus Niar Tanjung Johari, Ida Umu Iman. Nama-nama anda insya-Allah sahabat-sahabat kita selalu bersama-sama dalam taman-taman syurga. Moga-moga Allah himpunkan dan temukan kita sekali lagi di dalam syurga yang sebenar insya-Allah. Okay? Kita nak menyapa sekejap kawan-kawan kita yang berada dalam bilik ni. Semua sahabat-sahabat kita ni. Macam mana? Besok adalah antara hari-hari akhir kita nak berangkat meninggalkan Mekah ke bumi Madinah. Rasa-rasa nak tinggalkan Mekah ke tidak? Tak nak balik? Hari apa? Hari Ahad kita gerak ke Madinah. Okay, sahabat-sahabat selalu macam ni bila Ustazah tanya. Nak balik ke tak? Nak balik. Tapi tak nak balik. Korang jawab sendirilah ya. Faham sangatlah perasaan tu. Jadi semoga semuanya sahabat-sahabat yang live lebih 1000 orang hari ni, Allah rahmati, Allah jemput insya-Allah lagi dan lagi ke bumi yang barakah ni insya-Allah. Sebab yang dah pernah sampai tahu rasa itu, rindu itu. Orang Malaysia pun terangguk-angguk tu yang duduk kat Mekah. Tak tahulah nak jadi ahlul Mekah selama-lamanya ke macam mana kan sahabat-sahabat. Hanya orang yang pernah duduk di sini je. Kemarin kita jumpa Pak Cik Driver Bas Indonesia sudah 23 tahun. Umi, dia panggil Ustazah Umi lah pula kan. Pulang ke Indonesia sebulan, rasa seperti tak bisa hidup. Bukan kerana apa-apa, kerana rindu sama Kaabah. Okay? Jadi sepanjang berapa hari muslimat tak ada halangan, carilah ruang peluang. Habis solat tak dapat dataran Kaabah, lepas solat penat-penat pun masuk. Tengok sahaja dalam kursus kita belajar, Kaabah tu kita tengok sahaja pun dah dapat 20 rahmat. Tengok je. Tak berdoa, tak solat, tak bertawaf, tengok saja dapat 20. Sebab tu orang yang terlampau luruh bendul datang kursus umrah ni, dia akan kata, ya Allah Ustazah tak sabar nak tengok Kaabah. Dia sampai kat Kaabah tu kan, dia tengok je tu dia balik. Sabar je lah aku. Nak masuk punyalah seksa. Bila dah tengok dia balik. Lepas tu, apa tu akak buat apa dah? 20 rahmat Ustazah, sabar je lah kan. Aku nak marah pun tetap kena sabar. Okay? Itu sahaja. Selamat menunaikan solat Jumaat. Mungkin ini pertama kali bagi orang Malaysia. Moga-moga sahabat-sahabat Allah cucuri rahmat pada kita. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di lain waktu, ruang kebaikan insya-Allah. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yun Taslim ni dia kata, tunjuk-tunjuk Ustazah nak lambai. Lambai-lambaian Kaabah. Okey, lambaian Kaabah. Yang ni VVIP ya, special. Duduk atas business class ni. Okey Kak Yun. Pergi tengok kat luar. Okey, yang kat dalam ni boleh kalau nak beredar. Sebab kita nak pergi masjid kan. Dah ramai dah sahabat kat bawah tu. Kat ruang Kaabah. Dalam TV pun ada. Masya Allah. Okey, dekat Kaabah pun dah ramai. Cepat-cepat masuk ruang masjid. Okey, ni pemandangan daripada bilik Kak Mahfuzah. Okey, sayang-sayang sekalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.